Okay, seterusnya kita persilakan Haji Hanim yang akan terjemahkan ayat yang ke-170 hingga 176 surah Al-Baqarah, muka surat 26. Falyatafaddal mashkura. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Dan apabila telah dikata bagi mereka, dan apabila telah dikatakan oleh ia, majhul tak boleh. Dan dikatakan akan ia. Dan apabila telah dikata akan ia bagi mereka, ikutlah olehmu akan apa yang telah menurunkan oleh Allah. Telah berkata oleh mereka, bahkan kami mengikut akan apa yang telah dapati oleh kami atasnya akan bapa-bapa kami. Dan adakah jikalau telah adalah bapa-bapa mereka, tidak mereka mengerti akan sesuatu dan tidak mereka mendapat petunjuk. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Dan bandingan orang-orang yang telah kafir oleh mereka seperti bandingan yang ia berteriak dengan apa yang tidak ia mendengar, melainkan akan doa-doa dan seruan-seruan. Doa tu bukan doa. Doa atau panggilan dan seruan. Orang-orang peka adalah orang-orang yang peka, orang-orang bisu, orang-orang buta, maka mereka mengerti. Summun tu sebenarnya khabar kepada mubtada yang mahzuf. Ada mubtada dia. Mereka adalah orang-orang yang peka, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta. Mereka tu digugurkan. So kita sebut adalah tu. Bukan orang-orang peka, orang-orang yang peka, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta. Maka mereka mengerti. Sambung. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka, makanlah olehmu daripada beberapa yang baik akan apa yang telah daripada beberapa yang baik apa yang telah merezekikan oleh kami akan kamu, dan bersyukurlah olehmu bagi Allah jika telah adalah kamu akannya kamu menyembah. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya tidak lain telah mengharam oleh ia atas kamu akan bangkai dan darah dan daging khinzir dan apa yang telah disembelih oleh ia majhul tak boleh. Telah disembelih akan ia. Dan apa yang telah disembelih akan ia dengannya bagi selain Allah. Maka barang siapa barang siapa telah terpaksa majhul telah dipaksa. Maka barang siapa telah dipaksa
selain Maksudnya domir telah dipaksa akan dia tidak curang, tidak curang dan tidak buat ibadat. Untuk ibadat maka tiada dosa. la nafi li jinsi. Maka tiada sama sekali dosa atasnya. Ya. Sesungguhnya Allah amat pengampun. Khabar. Sesungguhnya Allah adalah yang amat pengampun, amat pengasih. Ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan akan apa yang telah menurunkan oleh Allah daripada kitab dan mereka menjual dengannya akan harga yang sedikit. Yashtaruna bihi, asal mereka membeli. Kenapa betulkan jadi mereka menjual? Sebab ada ba. Ada ba, ada ba ke ba? Ba. Ada huruf jar. Ba. Dia huruf jar dia betulkan jadi menjual. Okey. Dan mereka menjual dengannya sambung. Dengannya akan harga yang sedikit. Orang-orang itu ma yakuluna fi butunihim, apa yang ada illa. Tidak mereka makan dalam perut mereka melainkan neraka, api neraka. Dan tidak ia berkata-kata akan mereka oleh Allah pada hari kiamat dan tidak ia mensucikan akan mereka dan bagi mereka ada azab yang pedih. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Orang-orang itu adalah orang-orang yang telah menjual oleh mereka, telah membeli oleh mereka. Ada bahan? Ada bahan? Kat tengah tu. Sebelah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang telah membeli oleh mereka akan kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan keampunan. Maka alangkah sabarnya mereka atas api neraka. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Itu dengan bahawasanya Allah telah menurunkan oleh ia akan kitab dengan kebenaran dan sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih oleh mereka pada kitab benar-benar dalam perpecahan yang jauh. Barakallah. Alhamdulillah. Haji Hanim berusia umur berapa Haji? 66. 52 ada, 75 ada, 66 ada. Dan hasilnya macam orang muda ya, tak ada masalah. Tanya Haji Hanim. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi yang berbahagia ini kita terus dipertemukan dalam usaha kita memanfaatkan ruang yang ada, meraih peluang, meraih pahala dan mendulang segala kebaikan, lebih-lebih lagi di 3 hari terakhir Ramadan ini. Semoga seluruh kehidupan kita, bermula kita bangkit tidur tadi, sehinggalah kita pejamkan mata, semuanya dikira ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, semoga pagi ini anda semua sihat, anda semua ceria, bahagia, seronok dengan berhadapan dengan pelajaran yang bakal kita bincangkan nanti. Apa khabar semua? Sihat orang utara, Kemboja. Kan kita ada penonton daripada Kemboja. Apa khabar orang Naratiwat, orang Patani, Perlis, Kedah, Penang, Perak, Selangor, Putrajaya, wilayah Persekutuan. Apa khabar orang Negeri Sembilan, orang Seremban, orang Bau, orang Tampin, orang Pilah, orang Jelobu, khabar? Orang Melaka, semoga sihat. Orang kampung saya tak boleh dapat balik raya tahun ni, terpaksa beraya di Kuantan. Sejarah beraya di tempat orang sejak berumah tangga hingga beranak pianak ni, inilah kali pertama beraya di Kuantan. Tidak, kita bersama dengan keluarga. Dan apa khabar orang Johor Bahru, orang Muar, Batu Pahat, Keluang, Kota Tinggi, Mersing, orang Singapura, apa khabar? Batam, semoga sihat semuanya. Orang Kuantan, okey. Orang Damansara, Bandar Damansara Kuantan, BDK. Apa khabar orang Dungun, orang Kemaman? Doktor, orang Kemaman. Abu Muiz Al-Kemaman ni belum keluar lagi kot. Apa khabar orang Kuala Terengganu? Orang Setiu, orang Kuala Berang. Apa khabar orang Ajil? Apa khabar orang Besut, Pasir Putih? Apa khabar Bacok, Kota Baru, Kubang Krian, Pasir Putih, Pasir Mas, dan semua yang sedang menonton sekarang ni. Jangan tak lupa juga yang di Sabah dan Sarawak. Apa khabar semua? Semoga anda sihat dan bersemangat untuk berhadapan dengan pelajaran hari ini. Sebelum melanjut, saya akan seperti biasa saya nak menjawab doa daripada anda semua. Salam yang diberikan dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan saya nak tanya macam mana suara saya, okey? Clear semua? Jelas? Okey. Harap okey rasanya ini okey. Alustah clear. Masya-Allah. Kemaman. Doktor, suara dan picture clear. Alhamdulillah. Kita ada 3 hari lagi. 3 hari lagi bakal kita selesaikan untuk sesi Ramadan, daurah Ramadan kita. Hari ini hari yang ke-27, okey? Bermakna ada 3 hari lagi. Dan ayat 61. Satu ayat saja hari ini. Dan saya jelaskan bahawa hari-hari yang akhir ni saya lebih pada ulang kaji. Saya harap anda jawab. Setiap perkataan yang saya tanya, yang bakal kita terjemahkan,
Saya akan tanya, isim ke fi'il? Soalan yang rendah, naik sikit, naik sampai puncak. Boleh? Boleh atau tidak? Semua yang ada 47 sekarang ni, sila jawab. Apa je, jawab. Bagi komen sikit. Boleh? Baik. Siap. 7.41. Saya tukar kamera. Okey, alhamdulillah. Sebagaimana biasa, jadi satu tradisi kita ulang surah Al-Fatihah. Ikut saya sama-sama terjemah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh Engkau atas mereka, bukan yang dimurkai atas mereka, dan tidak orang-orang yang sesat. Bagi siapa-siapa yang pernah belajar terjemah Quran pada dulu, mungkin 10 tahun lepas atau 20 tahun lepas, mungkin yang seangkatan dengan saya atau lebih dulu daripada saya, ada beberapa perubahan yang saya letakkan pada terjemahan surah Fatihah. Antaranya pada lafaz as-sirata. As-sirata biasa sebelum ni kita terjemah jalan saja. Ihdi, tunjukkanlah oleh Engkau, na akan kami as-sirata, jalan al-mustaqim yang lurus. Tapi sekarang saya nak tegaskan, kena tambah akan, kerana dia maf'ulun bih. As-sirata adalah maf'ulun bih kepada fi'il ihdi itu. Maf'ulun bih yang kedua, maf'ulun bih tsani. Kemudian saya juga ada tambahkan pada sirata tu, iaitu. Dulu kita terjemahkan sirata ladzi, jalan orang-orang yang. Itu je. Sekarang kita rubah yang iaitu. Dan allazina, sebelum ni kita terjemahkan segala yang. Saya dah ubah kepada orang-orang yang. Segala yang ada ketika je yang kita boleh terjemahkan allazina tu kepada segala yang. Tapi secara umum allazina adalah lebih sesuai kepada orang-orang yang. Sebab dia merujuk kepada orang. Kadang-kadang pada malaikat saja, allazina kita tak boleh terjemahkan orang-orang yang. Sebab malaikat bukan orang. Malaikat bukan orang. Sebetulnya kita terjemah segala yang. Allazina segala yang. Kalau ayat itu merujuk kepada para malaikat. Okey. Dan yang lainnya tu semua serupa. Baik. Tadi masa awal tadi saya nampak ada komen, hebat anak murid Ustaz Muzakir. Anda juga bakal menjadi orang hebat. Sekarang yang ada 52 orang yang depan saya ini, anda bakal menyusul menjadi orang-orang yang hebat juga. Bila anda belajar Quran, anda hebat. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan, khairukum, sebaik-baik kamu, sehebat-hebat kamu adalah man ta'allamal Quran wa 'allamahu, orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nak jadi orang hebat, mesti belajar Quran. Nak jadi orang hebat, mesti lengkapkan syarat kedua, mengajar Quran. Belajar Quran dan mengajar Quran. Bukan belajar saja, tak mengajar-ngajar. Kena mengajar. Kena mengajar. Haji Hanim yang anda perhatikan tadi pada awal, testimoni saya yang awal tadi, beliau adalah murid kepada pelajar saya. Murid kepada pelajar saya. Bukan murid saya yang saya latih daripada kosong. Tidak. Beliau adalah murid kepada pelajar saya yang dah mengajar, dan beliau belajar dengan murid saya, dan bila beliau nak dapatkan sedikit kelebihan,
Beliau mengaji dengan saya, cari nilai tambah. Itulah cerita dia. Dan beliau juga sekarang dah mengajar. Haji Hanim dah mengajar. Jadi itulah downline yang saya nak jadi orang hebat, memang kena belajar saja dan kena mengajar. Kena belajar dan kena mengajar. Baru jadi orang hebat. InsyaAllah. Kita akan munculkan ramai lagi orang-orang hebat yang bakal menyusul nanti kemudian. InsyaAllah. Saya akan kongsikan mana yang sempat saya buatkan rakaman. Siapa yang berdamping dengan Quran, insyaAllah dia akan jadi orang hebat. InsyaAllah. Amin. Ya Rabb. Baik, seterusnya kita akan masuk kepada ulang kaji ayat yang semalam. Dah jadi tradisi saya, sebelum saya masuk ayat baru, saya akan ulang kaji ayat yang lepas. Okey, bersedia? Ulang sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qulna dukhulu hadhil qaryah. Satu jumlah. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh kami, masuklah olehmu akan ini, iaitu negeri, fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Maka makanlah olehmu daripadanya di mana-mana telah berkehendak oleh kamu berpuas-puasan. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah olehmu akan pintu tertentu berkeadaan orang-orang yang sujud. Wa qulu hittatun, dan katakanlah olehmu akan kata keampunan. Naghfir lakum khotoyakum, nescaya kami ampunkan bagi kamu akan kesalahan-kesalahan kamu. Wasanazidul muhsinin, dan bakal kami tambah akan orang-orang yang berbuat baik. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghaira alladhi qila lahum. Satu jumlah. Maka telah menukarkan oleh orang-orang yang telah aniaya oleh mereka akan perkataan bukan yang telah dikatakan akan ia bagi mereka. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsukun. Maka telah menurunkan oleh kami atas orang-orang yang telah aniaya oleh mereka akan kekotoran daripada langit dengan sebab apa yang telah adalah mereka curang. Wa izistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika telah minta air oleh Musa bagi kaumnya. Fakul nadrib bi'asakal hajar, maka telah berkata oleh kami, pukullah oleh engkau dengan tongkat engkau akan batu. Fanfajarat min husnata asyrata aina, maka telah terpancar daripadanya oleh 12 mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum, sesungguhnya telah mengetahui oleh tiap-tiap manusia akan tempat minum mereka. Kulu, makanlah olehmu, washrabu min rizqillah, dan minumlah olehmu daripada pemberian Allah. Wala ta'saw fil ard, dan jangan kamu bermaharajalela pada bumi, mufsidin, selaku orang-orang yang membuat kerosakan. Alhamdulillah. Semalam telah kita selesaikan ayat yang sehingga ayat 60. InsyaAllah hari ini ayat 61. Saya nak tanya, setiap perkataan saya nak tanya, tolong jawab. Ada 52. Ada 52 penonton sekarang. Tolong jawab. Yang senang-senang saya tak soal lah. Yang agak mencabar sikit. Okey, baik. Wa, kita tahu maknanya. Dan. Is, kita terjemahkan, ingatlah ketika. Kenapa tambah ingatlah? Sedangkan is tu makna dia ketika. Tolong jawab.
Kenapa tambah ingatlah? Sedangkan is tu makna dia ketika. Is tu kan zaraf ketika. Kenapa tambah ingatlah? Ustaz ni soalan ni nak tanya. Carilah soalan lain, Ustaz. Tak ada thrill lah Ustaz ni soalan ni. Dah tahu dah Ustaz. Anda memang dah tahu. Ada orang lain tak tahu lagi. Sebab di awal jumlah, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya nak tahu anda terkesan atau tidak apa yang saya ulang-ulangkan. Itu je. Dan mudah-mudahan orang lain pun di awal jumlah. Okay? Baik. Alhamdulillah. Dan saya nak tanya. Soalan kedua. Is ni isim ke fi'il ke huruf? Isim atau fi'il atau huruf? Lajunya. Awal ayat. Fi'il tersembunyi. Masya Allah. Betul Kak Sofia. Ya. Sebab awal ayat. Betul semua. Isim. Kalau isim apa? Apa tanda dia isim? Apa bukti dia isim? Dia ada fi'il tersembunyi. Masya Allah. Zaraf. Bukan zaraf. Zaraf. Cikgu. Zaraf, ya. Zaraf ada dua jenis. Zaraf zaman, zaraf makan. Zaraf zaman menunjukkan masa. Zaraf makan menunjukkan tempat. Soalan saya, ini zaraf zaman atau zaraf makan? Dia akan jadi mudah, Masya Allah. Betul. Tak sempat untuk soalan. Puan Hazrin dah jawab terus lah. Ini zaraf zaman atau zaraf makan ni? Soalan saya ni. Ada uzkur yang dihazafkan. Masya Allah. Tuan Haji Ramli. Zaraf zaman, Masya Allah, orang Peramu. Zaraf zaman, orang KL. Hajar Wardah tu, zaraf. Sebut zaraf, biasanya, bila sebut zaraf, biasanya dia akan menjadi mudhaf. Kebanyakan zaraf, dia akan menjadi mudhaf. Walaupun kadang mudhaf lain itu bentuk jumlah. Kadang-kadang bentuk mufrad, bentuk satu perkataan. Yang bentuk jumlah ni, kalau tak belajar jumlah, memang tak nampak. Tak tahu pun. Siapa tak kenal jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, memanglah tak akan sampai, tak faham. InsyaAllah lepas raya nanti saya akan ajar macam mana nak detect jumlah tu. Starting dia kat mana, ending dia kat mana. Sekarang ni saya dah potong dah, siap dah penting. Nanti lepas raya saya tak nak potong. Kita potong sama-sama. Macam setuju? Ada setuju atau tidak? Setuju insyaAllah? Mudhaf, zarf zaman, Masya Allah. Setuju tak nak belajar? Macam mana nak potongkan? Ni saya dah memang sebenarnya juzuk pertama ni saya memang fokus kepada jumlah tu. Biasakan. Walaupun kita tak belajar secara detail, ya. Jom Maladi setuju, orang pertama setuju. InsyaAllah, alhamdulillah. Kadang-kadang kita tahu macam mana Ustaz Muzakir potong-potong ni. Kat mana isim dia, starting dia kat mana, ending dia kat mana kan. InsyaAllah. Senang je. Kalau kita dah tahu term grammar ni, insyaAllah grammar kita dah tahu. Yang asas yang detail-detail tu kita belum sentuh lagi tu. Saya ambil yang mana yang lebih utama. Saya berikan keutamaan ni. Sekarang ni kita ambil fi'il, fa'il. Mubtada' khabar belum lagi. Tapi insyaAllah itu yang semua yang penting-penting saya ambil dulu. Yang halus-halus sikit-sikit tu dia akan datang kemudian. InsyaAllah. Wa dan is, ingatlah ketika. Baik, selesai soalan pertama. Alhamdulillah. Sangat-sangat setuju. Masya Allah. Beres tu. Beres tak kemampuan. Beres. Ya, Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik. Berikutnya. Kultum telah berkata oleh kamu. Okey, saya nak tanya pada beginner. Orang lama tak apa. Yang baru ni. Yang baru belajar. Isim atau fi'il? Huruf saya tanya. Memang kultum bukan huruf. Huruf ni dia pendek dan dia ringkas. Makna dia penuh. Wah, satu. Tapi saya nak tanya, beginner. Ini, kultum ni, isim atau fi'il? Sila jawab. Kultum, isim atau fi'il? Ustaz selalu kata senang. Semangat tu. Memanglah. Kalau susah, buat apa belajar? Allah kata senang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Memanglah, Puan Azimah Abdullah, bukan Ustaz kata, Allah kata. Saya pinjam kata Allah je. Saya pinjam apa kalimah yang Allah sebutkan.
dalam surah Al-Qamar 4 kali Allah kata. Fi'il madi maklum. Oh, Puan Syarina, betul lah. Bangga saya jadi orang BDK. Fi'il. Puan Azimah, betul. Tapi tak lengkap lagi. Kalau fi'il, ada 3 jenis fi'il. Fi'il madi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar. Fi'il madi. Cikgu Kamil, lama tak nampak Cikgu Kamil. Betul Cikgu, fi'il madi. Madi pun ada 2 jenis. Madi maklum ke madi majhul. Apa yang bezanya madi maklum dengan madi majhul? Ni saya umum. Siapa yang boleh jawab ni? Apakah beza madi maklum, madi majhul? Fi'il madi. Macam mana terjemah dah tahu. Telah berkata oleh kamu. Apakah beza? Ummu Muhammad. Ummu Muhammad. Betul ke Ummu Muhammad dah left group ni? InsyaAllah. Saya akan ni, lepas raya, sabar. Jangan sekali-kali anda mula. Fi'il madi. Madi ada 2. Madi maklum. Sebab domir plus domir muttasil. Abu Bashir. Bukan domir muttasil. Domir mustatir. Muntasil. Betul. Muntasil. Betul. Sorry, saya silap. Abu Bashir. Domir muttasil. Ya, betul. Maklum. Ada fa'il. Ya. Jawapan dia sebab ada fa'il. Itu yang maklum. Kalau majhul, fa'il dia tak ada. Tak disebut kat situ. Bukan tak ada. Fa'il dia ada. Tapi tak disebut. Fi'il maklum, fa'il dia disebut. Fi'il majhul, fa'il dia tak disebut di situ. Tak diketahui. Kalau tak ada fa'il tak boleh, mesti ada fa'il dia. Cuma tak diketahui. Tak disebut di situ. Itu yang namakan fi'il dan fi'il madhi maklum. Maksudnya kita maklum pembuat dia. Kalau majhul, kita tak dimaklumkan dia punya pembuat dia. Tak diberitahu pembuat dia siapa. Nur Fidah. Kak Fidah, apa khabar Kak Fidah? Suka saya tengok Kak Fidah setiap hari ada. Alhamdulillah, semoga Kak Fidah makin semangat, makin cerah, makin terang, lebih faham lagi. Alhamdulillah. Madi maklum, yes. Okey, betul. Sebab ada pembuat dia. Sebab mana pembuat dia? Mana fa'il dia? Tolong jawab. Kalau fi'il madi maklum, bila ada fi'il, mesti ada fa'il, ada pembuat. Mana fa'il dia? Kalau majhul, fa'il dia tak beritahu. Ini maklum, mesti dia beritahu fa'il dia. Mana fa'il dia? Madi maklum sebab fa'il disebut dia, betul. Kunakudin. Kunakudin pun saya tahu. Tengku Marina, Tengku Alauddin. Fa'il ta. Betul. Fa'il dia ta, betul. Ada lagi ya? Tom. Ibrahim Tom. Okey. Boleh tak apa. Tapi dia punya kalau nak lebih apa? Lebih detail lagi. Fa'il dia. Domir. Mana domir dia? Nampak atau tak nampak? Nampak domir baris. Fa'il dia adalah domir. Bukan zahir. Domir. Ya. Fa'il dia domir. Ta mutaharrik. Masya Allah. Bangganya orang peramu ni. Fa'ilnya domir mustatir ke? Puan Zarina. Puan Zarina Hamzah. Domir dia nampak, kalau mustatir tak nampak. Huruf ta tu. Yang kita namakan ta mutaharik tu. Ini nama fa'il dia bentuk domir. Kalau fa'il bentuk zahir, maka ada isim selepas fi'il tu. Bahawa ada isim tu yang kita panggil fi'il. Fa'il zahir. Kadang-kadang ada orang yang keliru. Fa'il zahir ke fa'il domir. Kadang-kadang nampak domir tu, dia kata domir tu zahir. Bukan cerita domirnya. Kita fa'il dia, zahir ataupun domir. Ada 2 jenis fa'il saja. Sama ada domir ataupun zahir. Kalau kita nampak waw jamaah, alif tasniah, nun niswah, itulah fa'il dia. Domir itulah yang menjadi fa'il dia. Kalau selain itu, kalau diawali fi'il yang ada domir huwa atau domir hiya, iaitu domir mustatir jawazan, maka fa'il dia adalah bentuk zahir. Fa'il dia bentuk zahir. Cukup situ. Baru kultum. Telah berkata oleh kamu. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh kamu. Itu dikira satu jumlah sebenarnya. Minima yang dikatakan jumlah, ada fi'il dan ada fa'il. Tetapi oleh kerana kalimah ni dari dia lafaz berkata, dia akan diiringi dengan cakap ajuk.
atau kita panggil makulul qaul. Ya. Dia akan diiringi dengan makulul qaul. Maka dia termasuk lagi. Jumlah baru ni masuk ni. Dia kompleks Banyak partition Dalam jumlah ada jumlah lagi. Dalam kultum ni jumlah besar ni dia punya main jumlah ni jumlah kecil, sub jumlah. Apa yang dia katakan, apakah yang dia ucapkan? Ya Musa. Ini satu jumlah. Kita namakan jumlah nida. Jumlah nida. Kenapa jumlah nida? Ada kata seru. Ya wahai. Ini huruf seru nama dia. Ataupun huruf nida. Huruf nida. Okey. Musa. Soalan saya nak tanya kepada beginner, orang yang awal-awal ni baru nak belajar. Musa ni isim atau fi'il? Isim lah Ustaz. Soalan biarlah Ustaz. Musa nama orang Ustaz. Okey, betul lah. Tak apa. Tapi tanda dia apa dia? Tolong jawab. Apakah tanda? Tolong jawab semua. Yang lama ke yang baru saya nak tengok. Macam mana boleh tahu ni Musa ni isim? Saya dah ajar macam mana nak kenal tanda-tanda isim. Tolong jawab. Tolong jawab. Jangan tak diam, dah pukul 8 dah sekarang ni. Ada 1 jam ni. Kita nak berulit. Kita nak racik halus setiap satu perkataan ni. Saya nak tanya satu-satu ni. Ada 63 orang ni. 63 ni kena main peranan ni. Tangan kena gerak ni. Kena tekan. Tak, walaupun hari ni satu huruf kita tekan. A ke B ke. Jadilah. Wazan 1 ke 2. Ada pengalaman menekan. Walaupun tak ada pengalaman menterjemah. Kalau belajar dengan saya, memang kena baca depan saya. Kena terjemah depan saya. Baru jadi. Kalau tak lengkap belajar dengan saya. Mesti baca depan saya. Sekarang soalan saya. Alif maksurah. Alif maksurah. Sebab ada alif maksurah. Fi'il pun ada alif maksurah tu Haji. Fi'il pun ada alif maksurah. Ada Roma. Ada alif maksurah. Ada alif maksurah ke? Fi'il ada alif maksurah. Munada adalah isim. Munada adalah isim, okey. Selepas huruf nida, masya-Allah Kak Tun, baru nampak ada huruf nida di depan ni, Wardah Alim ya. Saya terlepas pandang itulah. Ada huruf nida, Azimah Abdul betul. Abdul Bashir betul. Masya-Allah. Bermula daripada Abdul Bashir tadi, betul. Tahniah. Sebab ada huruf nida saja, ada huruf seru saja, isim. Betul. Soalan kedua, isim ni makrifah atau nakirah? Isim ni makrifah atau nakirah? Musa, adakah isim makrifah atau nakirah? Ya. Isim makrifah. Kalau isim makrifah Jo, apa tanda dia Jo? Lepas nida mesti isim. Isim makrifah. Apa tanda dia? Betul, isim makrifah. Makrifah kan ada alif lam. Kuna kuden, isim nakirah kata. Ada dua, ada kata makrifah. Apa bukti dia? Sebab tak ada alif lam nakirah ke? Okey, saya jawab senanglah jawapan. Bila nama orang tu, walaupun tak ada alif lam, dia tetap makrifah. Walaupun tak ada alif lam, dia dikira makrifah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun. Itu mubtada tu. Mubtada syarat dia kena makrifah. Walaupun dia tanwin. Muhammadun. Walaupun tanwin, dia tetap dah Nabi Muhammad. Dia isim makrifah. Walaupun ada tanwin, dia adalah isim makrifah. Fauzah Suri mabni. Tak, Musa mu'rab tu. Bukan mabni. Mu'rab. InsyaAllah kita belajar nanti. Yang mana satu mabni mu'rab. Oi, Ustaz Tamiz jamin. InsyaAllah. Alhamdulillah. Nama orang tu tetap makrifah, okey?
Lan sekali-kali tidak. Ini huruf nasab namanya. Huruf ni hanya duduk duduk di awal fi'il mudhari'. Dan dibenarkan penafian yang menunjukkan masa sekarang hingga akan datang. Kalau lam telah tidak, dia menerangkan penafian daripada dahulu sampai hari ini. Dan dia menukar fi'il mudhari' kepada makna madhi. Dia menukar. Kalau lam telah tidak. Tapi kalau lan, dia menafikan, menunjukkan masa sekarang hingga bila-bila, hingga akan datang. Lan, itu kita artikan sekali-kali tidak. Lan sekali-kali tidak. Ada orang terjemah lan mustahil. Ada terjemahkan mustahil lan. Itu mafhum. Itu terjemahan secara mafhum. Tapi kita nak biar dekat dengan bahasa kita. Tidak, penafian lan tu nafiah. Nafi mu'abbad nama dia. Penafian yang abadi. Lan sekali-kali tidak. Nasbiro. Asalnya nasbiru. Kami sabar. Dia berubah menjadi nasbiro. Gara-gara huruf lan tu. Yang kita namakan huruf nasab. Dia menukarkan baris dhammah, tukar baris fathah. Makna tetap. Nasbiro kita artikan kami sabar. Isim atau fi'il? Tolong jawab orang beginner yang tak pernah tekan pun sekali seumur hidup ni. Datang tengok aja. Tak berganjak. Sampai habis. Tapi saya tak pernah pun tengok. Saya tak pernah, hari ni saya nak tekan lah Ustaz. Saya kata isim ke fi'il ke huruf ni? Saya tekan lah Ustaz. Saya betul ni saya rasa. Tolong jawab. Beginner. Penafian yang abadi. Ya, betul. Nasbira. Kami sabar. Tolong jawab beginner. Ni isim ke fi'il? Tolong jawab. Isim ke fi'il? Lambatlah Ustaz hari ni. Kau macam ni soalannya. Memang kita nak berulang kaji. Memang kena selesaikan satu-satu. Terpaksa. Nasbira, kami sabar. Lan, sekali-kali tidak. Fi'il mudhari'. Masya Allah, fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Macam mana tanda mudhari' dia? Macam mana tahu kita fi'il mudhari'? Apa dia punya barometer dia? Kayu ukur dia untuk mengatakan ini fi'il mudhari'. Fi'il, betul. Fi'il mudhari', betul. Masya Allah. Ya, fi'il Ustaz. Bukan fi'il Ustaz, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Masya Allah. Ummu Muhammad. Boleh pun jawab pun. Jangan left. Dengar. Bila duduk, anda duduk. Kalau anda left dari grup, anda tak dengar, bukan makin pandai. Kalau makin tinggal grup, makin pandai, okey tak apa. Silakan. Fi'il mudhari' mansub. Masya Allah. Advance. Nun di awal. Ya, Cikgu Kamil. Tanda fi'il mudhari' ada huruf nun. Nun tu tanda mudhari' tu. Tanda mudhari' di awal dia. Ada tanda ya. Nun. Baik. Alhamdulillah. Cara terjemah pun kita bezakan. Kalau fi'il madhi kita tak sebut kami sabar. Telah sabar oleh kami. Pembuatnya kita letakkan hujung. Fi'il mudhari' kita sebut kami dulu. Kami sabar. Bukan nun tu kami. Nun tu tanda mudhari'. Okey. Tak left Ustaz. Oh ya ke? Salah orang kot. Nama sama. Baik. Terima tahniah Ummu Muhammad. Saya bangga dengan anda sebab anda belajar melalui video saja. Daripada daurah-daurah yang saya buat lepas. Cuma saya nanti kalau saya dapat bertemu dengan puan, saya nak buat rakaman terjemah depan saya. Saya nak jadikan testimoni. Boleh? Ummu Muhammad. Saya dapati, saya baca Ummu Muhammad punya komen, saya belajar daripada daurah, daripada video-video yang lepas. Itu satu usaha yang baik. Begitulah yang ada seorang daripada Thailand. Belajar daripada video-video yang lepas. Boleh? Okey. Nun tu kami. Umi Esa Abu Bakar. Semalam Esah muda. Saya ingatkan Umi tu. Ada dua Esah punya. Esah muda ada satu Esah Abu Bakar. Umi. Nun tu kami ke Umi? Kaedah terjemah Umi. Tapi domir kami tu mana? Tolong beritahu. Mana domir kami? Mana domir kami ni? Kita terjemah. Kami sabar. Mana domir kami? Nun tu kami Umi. Nun tu tanda mudhari'. Nun di awal tu tanda mudhari'. Dhamir mustatir wujuban. Masya Allah. Jumaladi.
Tak sia-sia lah. Suka mem je. Alhamdulillah. Ya. Metron temah. Apakah ini yang mana ni? Mana fa'il dia metron ni? Mana ni? Dhamir mustatir. Tak lengkap dhamir mustatir saja. Cikgu Kamil, dhamir mustatir belum sempurna. Sekarang kita ada advance lagi satu istilah lagi. Yang disebut mustatir umum. Apa? Adakah dhamir semestinya dhamir mustatir menjadi fa'il? Ada dua. Ada dhamir tu layak jadi fa'il, ada dhamir tu tak layak jadi fa'il. Yang layak jadi fa'il tu kita namakan dhamir mustatir wujuban. Dia semestinya jadi fa'il. Tapi yang tak sepatutnya kadang jadi fa'il, dhamir tu nama dhamir mustatir jawazan. Itu beza dia. Kalau nasbira, inilah fa'il dia. Dhamir mustatir itulah menjadi fa'il. Itu nama dia dhamir mustatir wujuban. Sekali-kali tidak akan kami sabar ala ta'amin, atas. Nanti soalan ini dulu. Soalan seterusnya. Manakah fa fi'il, mana ain fi'il dan mana lam fi'il dia? Tolong beritahu. Apakah fa fi'il dia? Apa ain fi'il dan apakah lam fi'il dia? Dhamir mustatir wujuban, masih lagi. Oh ya, wujuban. Dia memang wajib jadi fa'il. Dhamir mustatir tu tak ada cara lain, tak ada kalimah lain yang menjadi fa'il. Meskipun dia tersembunyi, dia semestinya menjadi fa'il. Maka pada terjemahan, kita tak boleh hilangkan dia. Sebab dia adalah fa'ilnya kepada fa'il tersebut. Sebab itu saya kena sebut. Walaupun berulang kali, saya nak sebut. Sebab saya nak belajar. Nanti kita belajar i'rab nanti. Kita akan bahaskan. Fa'lun mudhari'un mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Wa fa'ilhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Takdirhu nahnu. Itu cara i'rab yang kita akan belajar nanti. Fa fi'il dia sad, ain fi'il dia ba, lam fi'il dia ra. Ya, 5 bintang untuk Puan Sofia Mansur. Alhamdulillah, tahniah. Sof, fa, ba, ain, ra, lam. Nur Fariza Samsudin. Sad, ba, ra. Okey. Sad, fa fi'il. Ba, ain fi'il, ra. Senang je kan? Alhamdulillah. Boleh ni, soalan senang. Masalah dia saya nak tanya, wazan apa? Wazan nombor berapa? Ini saya belajar, yang kita dah belajar ni. Saya nak tanya wazan nombor berapa? Tolong jawab. Kita ada 6 wazan. Wazan pertama, fa'ala yaf'alu. Wazan kedua, fa'ala yaf'ilu. Wazan ketiga, fa'ala yaf'ulu. Wazan keempat, fa'ila yaf'alu. Wazan kelima, fa'ila yaf'ilu. Wazan keenam, fa'ula yaf'ulu. Wazan nombor berapa? Tolong jawab. Wazan nombor 2, Masya Allah. Arab dah. Tu naik taraf ni. Fa'ala yaf'ilu. Masya Allah. Wazan nombor 2. Betul. Jo Maladi, Liza Syari, Walid Azmi, Masya Allah. Sofia Mansur, Hazrin, Muhammad Taufik rahimahullah, Azimah Abdullah, Wirda, betul. Sabara Yasbiru. Wazan nombor 2, Zarina Hamzah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Anda nak susun kepada cara anda, terpulang pada susunan wazan 1. Yang penting anda ingat itu. Tapi saya susun begitu sebab, kenapa saya susun begitu? Kerana urutan kekerapan wazan yang popular. Saya susun berdasarkan populariti wazan. 1, 2, 3 itu popular. Itu banyak ada dalam pasaran. Dalam wazan fa'ila yaf'ilu, antara 2 wazan ni yang paling popular, wazan fa'ila yaf'alu. Sementara fa'ila yaf'ilu kurang popular. Dan yang akhir sekali itu, dia tersendiri. Fa'ula yaf'ulu. Tak ada saingan dia. Itulah satunya. Okey. Alhamdulillah. Tahniah kepada semua yang menjawab dengan benar. Baik. Ala atas huruf jar. Ala atas huruf jar. Kalau belajar depan saya kena tanya. Tolong sebut huruf jar. Tolong sebut huruf jar. Kalau boleh lah. Tapi sini tengah banyak. Nak tulis banyak kan. Makan masa yang panjang. Min daripada. Ila daripada. An, ala, fi. An dari, ala atas, fi di dalam, ba dengan, lam bagi, kaf seperti, waw demi, waw demi, ta demi. Ini 10
huruf jar yang ada saya sertakan dalam nota. InsyaAllah anda baca dalam nota. InsyaAllah bagi yang ada buku, insyaAllah ini buku, insyaAllah sebentar setelah kelas saya akan hantar semua buku. Saya akan post terus semua buku yang ada tu. Hari ini saya akan hantar. Selesaikan di post laju. Tunggulah. Kalau dapat sebelum raya, tidak apa selepas raya sampai. InsyaAllah. Bagi yang belum ada, nak hantarkan cepat, tolong cepat-cepat beritahu. Selepas ni saya nak terus pergi hantar. Saya dah packing, dah siap. Dah set nama semua, dah tulis dah. Terus keluar je. Okey. Jadi nota ada. Boleh baca. Huruf jar tu kena hafal dalam nota. Min ila an ala fi balam kahwauta. Itu yang saya pendekkan sikit. Kalau dulu kami belajar lebih panjang lagi. Min ila an ala fi balam rubba kahwauta muzmunzu hatta ada khala hasya. Lebih panjang lagi. Tapi yang tambahan tu tak banyak sangat berlaku. Okey. Seterusnya ala ta'amin. Ini dua kalimah yang kita boleh rangkumkan, kita namakan satu ungkapan, atau dalam bahasa Arab kita panggil satu murakab. Tolong jawab, murakab apakah ini? Ala ta'amin, murakab apa? Tolong jawab. Satu, ya, kita dah belajar dulu. Murakabat ada dua jenis. Satu murakab tam, satu murakab nakis. Murakab tam senang, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Ini murakab nakis ni. Dia pendek-pendek. Dua kalimat, dua perkataan saja. Dua perkataan dirangkumkan jadi satu frasa. Satu ungkapan. Ada empat yang popular. Tapi daripada empat ni, tiga yang paling utama. Murakab jari. Kedua, murakab idhafi. Ketiga, murakab tausifi. Tiga murakab ni, Masya Allah. Murakab jari, lajunya. Murakab jari. Oh, jari. Kain terus jari je. Tak ada murakab je. Oh, Puan Zarina betul. Murakab jari. Tak kartun. Kartun. Mendahului. Fariza Samsudin. Muhammad. Muhammad okey, boleh jawab ni. Murakab jari. Betul. Murakab tausifi. Tausifi. Belum soalan belum sampai Puan Azimah Abdullah ni dah loncat ni. Saya tanya tadi, murakab mana yang ala ta'amin. Ala ta'amin. Atas makanan. Itu murakab jari. Sekarang ta'amin wahidin. Ta'amin wahidin. Dua ungkapan. Ungkapan ni ungkapan. Murakab apa ni? Tolong jawab. Ta'amin wahidin. Murakab apa ni? Ibrahim Muhammad. Murakab idhafi. Murakab jari. Ala huruf jar. Bila ada huruf jar, isim yang mengiringi selepas huruf jar. Itu, dua kalimat itu kita panggil murakab jari. Ya, alhamdulillah. Tapi selepas huruf jar ni, ta'amin wahidin. Sama-sama ada tanwin. Ta'amin ada tanwin. Wahidin pun ada tanwin. Ta'amin tak ada alif lam. Wahidin pun tak ada alif lam. Ta'amin baris kasrah. Wahidin baris kasrah. Ni murakab apa ni? Murakab tausifi. Masya Allah. Puan Hazrin. Murakab tausifi. Nur Fariza Samsudin. Betul. Sabar, buku akan menyusul ni. Murakab mausuf. Bukan mausuf. Ya, betul. Okey, mausuf. Tausifi. Okey. Fauzia Suri. Okey, betul. Maaf silap. Murakab tausifi. Mana? Ungkapan bentuk persifatan. Tausif tu kata terbitan apa? Masdar tausif. Tausif mana? Pensifatan. Dia punya terjemahan. Murakab tausifi. Ya, alhamdulillah. Ingat, sifat ni dia cara terjemah macam mana? Ta'amin wahidin, makanan yang satu. Cara terjemah walaupun dia mufrad ke musanna ke jamak, cara terjemah yang saja. InsyaAllah kita jumpa nanti. Qiradatan khasiin, kera-kera. Qiradatan kera-kera, khasiin orang-orang yang hina. Tu dia punya sifat. Tapi kita terjemah, kita artikan kera-kera yang hina je cukup. Walaupun dijamak muzakkar salim. Bila murakab tausifi, sifat dia tu tambah yang saja. Atas makanan yang satu. Ta'amin wahidin. Makanan yang satu. Kalau muzakkar, sama muzakkar. Kalau mu'annas, sama mu'annas. Kalau ma'rifah, sama ma'rifah. Kalau dhammah atau kasrah atau fathah, sama-sama kasrah. Okay. Ini ciri-ciri, 4 ciri mesti ada pada murakab tausifi.
Anda tak ingat ciri tak apa. Yang penting nampak tanda dia. Okeylah, tak apa dulu. Dah dapat rasakan ini. Cara terjemah pentingnya. Kadang tak boleh tahu teori je tapi terjemah langsung hancur. Saya tak apa selera kalau orang yang tahu grammar nampak macam hebat tapi bila terjemah menyedihkan. Jadi tolonglah. Harap-harap anda dapat menterjemah dengan baik, okey? Harapan saya anda dapat terjemah dengan baik. Saya adjust kamera ni kasih. Saya macam kecil. Okey. Harap gambar okey, clear? Okey. Seterusnya. Ta'amin wahidin. Mana isim Kalau dah tahu sifat mausuf, dah tahu murakab, tahu sifat, kedua-dua tu adalah isim. Okay. Siap, saya adjust kamera saya ni tak apa ni tak puas hati saya. Umi nak minta diri Umi. Silakan Umi. Semoga Allah mudahkan urusan Umi hari ini. Ada urusannya tak apa. Ada rakaman kan. InsyaAllah kita jumpa nanti. Seterusnya. Fad'u lana rabbaka. Maka serulah oleh engkau bagi kami akan Tuhan engkau. Satu jumlah fi'liyah. Fad'u lana rabbaka. Maka serulah oleh engkau. Fi'l amar. Okey. Saya dah sebut fi'l amar. Serulah. Mana fa'il dia? Mana fa'il dia? Zahir ke dhamir? Soalan saya. Bila ada fi'il, mesti ada fa'il. Mana fa'il dia? Zahir atau dhamir? Tolong jawab sekarang. Tolong jawab sekarang. Mana fa'il dia? Mana fa'il dia? Bila ada fi'il, mesti ada fa'il. Tak sempurna fi'il tanpa ada fa'il. Mana fa'il dia ni? Tolong jawab saya punya soalan. Manakah fa'il dia? Tak ada. Serulah oleh engkau, lana bagi kami. Mana fa'il dia? Ni saya nak tahu 2-3 soalan lagi ni. Belum selesai. Selagi saya soalan pertama tak selesai ni, saya tak beranjak pada kalimah lain. Fa'il dia dhamir. Betul. Ada lagi soalan jawapan lain? Lebih detail lagi? Fa'il dhamir mustatir wujuban. Ini lebih halus lagi jawapan dia. Lebih lumat. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban. Masya Allah. Dhamir mustatir wujuban. Alhamdulillah, betul. Soalan pertama dah selesai. Sekarang soalan kedua. Apa fa fi'il dia? Manakah ain fi'il dia dan lam fi'il dia? Tolong jawab saya. Mana fa fi'il? Mana ain fi'il? Mana lam fi'il? Fa'il dhamir mustatir wujuban lagi. Okey, betul. Dhamir mustatir wujuban. Lambat soalan sampai. Okey, masih soal jawapan yang tadi. Soalan saya yang kedua. Dua ain waw. Dal ain waw. Dal ain ya. Dal ain waw, ada dal ain ya. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban. Okey, betul. Dal alif dal ain. Ada lagi tambah. Dal ain alif.
Dal ain alif. Dal ain waw. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagi yang dah ada buku saya, dia dah tahu dah kata dasar dia dal ain waw. Maknanya fi'il ni fi'il sakit ke fi'il sihat? Soalan lagi yang seterusnya. Silap dah. Dal ain waw. Silap. Tak apa. Biasalah tangan kita ni kan. Kadang yang tekan lain, yang keluar lain kan. Nak cepatlah kita tekan. Dal ain alif. Sebenarnya huruf waw. Waw tu dia tak dituliskan waw kerana nak raikan ain tu pada fathah, tu dia tukar pada huruf alif. Dal ain alif. Asalnya dal ain waw. Bila kita tukar mudhari' nampak waw dia ada. Da'a yad'u. Wazan bagi fi'il ini da'awa yad'u asalnya. Wazan yang ketiga. Fa'ala yaf'ulu. Dia fi'il sakit. Masya Allah. Fi'il sakit. Fi'il sihat yang bebas daripada huruf ilat. Sebab huruf ilat dia huruf waw. Huruf ilat. Okay. Fi'il sakit. Alhamdulillah. Sebagian seterusnya. Lana bagi kami. Fi'il dah ada. Fa'il dah ada. Fi'il sakit kita biarkan dulu. Maka yang penting boleh terjemah. Serulah oleh engkau. Serulah fi'il amar. Oleh engkau tu fa'il. Dhamir mustatir rujuban. Itulah fa'il dia. Tak ada fa'il lain. Ya. Serulah oleh engkau bagi kami. Rabba. Akan Tuhan engkau. Ini maf'ulun bih. Rabba. Akan Tuhan engkau. Rabbaka tu akan Tuhan engkau. Lana murakab jari. Rabbaka tu murakab apa di sini? Rabbaka murakab apa kan ni? Dua kalimat. Rabba akan Tuhan ka engkau tu. Murakab apa nama tu? Rabbaka akan Tuhan engkau. Dalam satu jumlah fi'liyah kadang ada fi'il dan fa'il tu minima. Tu teras utama. Dia punya core. Elemen-elemen yang mesti yang teras mesti ada. Fi'il dan fa'il. Tapi yang dia aksesoris dia tambahan dia murakab jari. Murakab jari kadang murakab idhafi. Dalam murakab idhafi tu kadang dia punya mudhaf tu menjadi fa'il. Kadang mudhaf tu menjadi maf'ulun bih. Kadang murakab tausifi. Kadang mausuf dia menjadi fa'il atau mausuf dia jadi maf'ul bih. Jadi pelengkap bagi jumlah fi'liyah ni. Ada fi'il dan fa'il. Itu dia punya elemen yang utama. Mesti kena ada. Fi'il dan fa'il. Kalau ada maf'ul bih, itu elemen yang kedua. Teras. Tambah-tambah sikit. Murakab jari. Murakab idhafi tu. Ini baru sempurna. Kita nak starting dengan ending ni kita nampak. Nanti biasakan. Perhatikan tengok dalam satu ayat. Macam tadi. Lan nasbira. Ada fi'il, ada fa'il. Ada murakab jari. Ada murakab tausifi. Satu jumlah. Fad'u lana. Ada fi'il dan fa'il. Ada murakab jari. Ada murakab idhafi. Nampak? Murakab idhafi. Masya Allah. Akan. Itu menunjukkan maf'ulun bih bentuk zahir. Maf'ulun bih bentuk zahir. Dia ada tanda dia. Baris fathah. Ada baris kasrah. Ada baris huruf alif. Dan ada huruf ya. Soalan saya yang terakhir. Kalau maf'ulun bih baris fathah. Dia hanya berlaku pada isim apa? Berlaku pada isim apa? Tolong jawab. Ini soalan ni advance sikit ni. Saya nak tengok yang boleh jawab. Berapa orang boleh jawab. Saya selalu sebut semalam. Kemarin saya selalu sebut. Jumpa sebut. Saya sebut dia. Saya nak tengok sejauh mana anda yang melekat. Kalau baris fathah dia hanya berlaku pada isim yang macam mana? Tolong jawab. Hanya berlaku pada special isim saja. Yang tanda akan dengan baris fathah. Makna maf'ul bih yang zahir dengan baris fathah. Hanya berlaku pada isim yang macam mana? Tolong jawab. Kita dah belajar isim mufrad, musanna, jamak, muzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Kita dah belajar. Tapi isim yang macam mana? Asmaul khamsah kita dah belajar. Tapi isim yang macam mana? Yang boleh menerima baris fathah ni. Bila kedudukan dia sebagai maf'ulun bih. Jamak taksir dan isim mufrad. Masya Allah, orang Johor Bahru. Jamak taksir dan Kak Sofia. Dan apa? Satu lagi. Isim mufrad. Dan jamak taksir dan isim mufrad. Betul. Dua isim saja yang boleh baris fathah. Dua isim saja yang boleh baris fathah. Tanda dengan baris fathah ni, kalau kita nampak baris fathah, tak isim mufrad, jamak taksir. Berapa ni? Jamak taksir ke? Bukan Tuhan-Tuhan Akan Tuhan. Ni isim automatik kita dah tahu. Ni isim mufrad ni. Rabba Tuhan. Habis kalau jamaknya, arbaban. Tuhan-Tuhan. Jamak lain. Jamak taksir Isim mufrad dan jamak taksir. Isim mufrad dan jamak taksir.
Seterusnya. Yukhrij. Ini yang saya nama jawab talabi. Ud'u, jumlah talabi. Jumlah tuntutan. Okey. Ud'u, jumlah talabi. Ada fi'il amar. Fi'il amar juga kita namakan fi'il talabi. Atau jumlah talabi. Okay. Bila dijawab dengan fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' itu baris akhir tu baris sukun. Perhatikan. Baris akhir tu baris sukun. Yukhrij, bukan yukhriju. Jaga-jaga. Antara tanda untuk kita nak tambahkan nescaya ni bukan semua tempat. Antara tandanya bila pada fi'il mudhari' itu baris akhir yang sepatut dhammah tukar sukun saja. Itu satu daripada tanda. Maka pada terjemahan jangan lupa, jangan sekali-kali abaikan tambahan nescaya. Penting. Nanti kita nak belajar jumlah syarat, jawab syarat, jumlah talabi dengan jawab talabi ni. Ini ada kaitan ni. Tambahan nescaya ni penting ni. Okey, bila ada fi'il mudhari' yang sepatutnya baris dhammah di hujungnya tapi bertukar baris sukun. Sebelum ni, naghfir, nescaya kami ampunkan. Naghfir, nescaya kami ampunkan. Naghfir lakum, bagi kamu khatayakum, akan kesalahan-kesalahan kamu. Nampak fi'il mudhari' baris sukun hujungnya. Ada dua tanda lagi, insya-Allah kita akan belajar. Sabar. Insya-Allah. Kita belajar satu-satu. Hadamkan satu-satu. Yukhrij, ia mengeluarkan. Ia mengeluarkan. Yukhrij, ia mengeluarkan. Baik, ini tak dah tahu fi'il mudhari' bukan? Yukhriju, asalnya ia mengeluarkan. Tapi bila terjemah, nescaya. Bila yukhrij, nescaya ia keluarkan. Baik, soalan saya. Fi'il ni fi'il sakit atau fi'il sihat? Yukhrij. Fi'il sahih ke fi'il mu'tal? Fi'il sahih ke fi'il mu'tal? Tolong jawab. Fi'il sahih atau fi'il mu'tal? Sila jawab sekarang. Fi'il sahih atau fi'il mu'tal? Tak ada huruf ilat tak? Tengok fa fi'il dia. Ya huruf mudhari'. Fa fi'il dia kha. Sahih. Razif Samian. Tahniah. Sahih. Fa fi'il dia kha. Ain fi'il dia ra. Lam fi'il dia jim. Kharaja. Okey, wazan nombor berapa ni? Saya nak tanya ni. Wazan nombor berapa? Siapa tahu? Kita dah tahu fa fi'il, ain fi'il, dalam fi'il. Wazan nombor berapa ni? Fi'il sahih. Fi'il sahih betul. Wazan nombor berapa? Tolong jawab. Ni soalan ni umum semua ni. Yang baru ke yang lama ni saya tengok. Sejauh mana ni? Jawapan ni betul ni tak? Nur Aini Nurdin betul. Wazan nombor 1 Rizal Sari. Wazan nombor 3 wazan nombor 4 saya nak tengok. Siapa nombor 1, nombor 3, 4 salah. Bukan itu. Salah. Bukan nombor 1. Nabi yang mana 1? Nombor 3 salah. Bukan nombor 2 salah. Kalau nombor 3 kharaja yakhruju. Ini bukan yukhriju. Ia mengeluarkan. Dalam ni kami 2 salah. Bukan kharaja yakhriju. Yukhriju. Wazan 5 fa'ila yaf'ilu kharija. Bukan. Semua ni jawapan ni. Sebab kita belum belajar lagi. Nampak? Ya ni. Huruf ya ni baris apa ni? Huruf mudhari' dia tu baris apa? Baris dhammah, nampak? Bukan baris fathah. Berarti dia bukan 3 huruf. Baris dhammah ni. Kalau kharaja yakhriju, untuk keluar dia bukan wazan kharaja yakhriju. Kharaja yakhruju wazan 3 huruf. Wazan apa? Wazan nombor 3. Nampak? Yukhriju. Ini berarti dia bukan 3 huruf. Bukan fi'il sulasi mujarrad. Ini bukan 3 huruf. Ini fi'il 4 huruf.
Wazan dia ada tambahan alif. Pada sebelum akhraja wazan dia. Akhraja yukhriju. Kita belum belajar lagi. Wazan nombor 1 4 huruf. 4 huruf kita belum belajar lagi. Saja tanya. Nak tengok anda punya komen ni. Kalau kata ni, ustaz ni tak ada wazan ni ustaz. Mana ada wazan kita belajar? Tak ada yukhriju. Tak ada yuf'ilu pun tak ada. Yaf'ilu ada. Yuf'ilu tak ada. Macam tu saya nak jawapan tu sebenarnya. Akhraja. Saya nak jawapan tu sebenarnya. Bukanlah saya nak kata wazan berapa. Saya nak komen dengan anda. Bantah saya punya soalan. Ustaz, salah soalan Ustaz tu. Tak sepatutnya Ustaz soal begitu sepatutnya. Sebab ini bukan wazan dia ni. Kalau wazan yang 3 huruf, wazan yang katalah wazan nombor 2, mesti kharaja yakhriju. Yakhriju bukan yakhri, yukh. Halusi harakat dia. Sebenarnya saya nak didik anda, nak beritahu anda bahawa perhalusi harakat-harakat ni. Yah ke yuh. Jangan nampak kharajin terus tembak je. Jangan. Terjemah ni kena terlalu kita kena sangat halus, kita sangat prihatin. Pangkal dia, hujung dia, tengah dia, fa fi'il dia, huruf mudhari' dia baris apa. Kalau 3 huruf ni semua ya baris fathah semua. Yah, yaf, yad, yan. Semua kena baris fathah. Tapi kalau yud, yakh, yan, yaz, yad, yud, sorry, baris domah je. Mungkin majhul, mungkin 4 huruf. Baru belajar wazan 1-6 je. InsyaAllah. Saya nak bagi anda masak betul wazan 1 hingga 6 ni. Sehinggakan baris-baris tu pun prihatin. Kena sangat terkesan dengan harakat yang ada pada huruf mudhari' tu. Baris fathah atau baris dhammah. Bila baris dhammah saja, dia bukan 3 huruf. Dia bukan 3 huruf. Kalau 3 huruf mungkin majhul. Ada 2 kemungkinan. Baris dhammah ni sama ada 4 huruf ataupun majhul. Yang membezakan majhul, tengok ain fi'il dia. Baris apa? Kalau baris fathah majhul. Tapi kalau baris kasrah, confirm 4 huruf. Kalau baris kasrah, ain fi'il dia, confirm 4 huruf. Yang 4 huruf insyaAllah kita akan belajar. Lepas raya nanti insyaAllah. Baik, ini jawab. Kepada jawab talabi. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Sampai sini. Ending dia. Jumlah jawab talabi. Panjangnya Ustaz. Memanglah panjang. Ada waw huruf ataf tu. Banyak wah. Itu jadi panjang. Dan. Nescaya ia keluarkan lana murakab jari. Lana murakab jari. Mimma daripada apa yang. Min huruf jar. Ma isim. Murakab jari lagi. Tapi oleh kerana ma ni isim apa? Tolong jawab. Ma ni isim apa? Tolong jawab. Faham dah. Alhamdulillah. Ma ni isim apa? Tolong jawab. Ma isim apa? Tolong jawab. Okey, yukhrij fi'il mudhari'. Lana bagi kami ma mausul. Masya-Allah, isim mausul. Tak sempurna isim mausul tanpa ada apa? Bila ada isim mausul terus otak kita terus connect. Pam. Bila ada isim mausul mesti ada silah mausul. Ada silah mausul. Misal silah mausul mesti ada bentuk jumlah. Tolong sebut apakah jumlah yang layak untuk jadi silah mausul? Ada 3 jenis jumlah saja yang layak menjadi silah mausul. Tolong beritahu saya. Ya, Puan Salina, silah mausul. Ada hang lah. Okey. Apakah jumlah-jumlah yang layak menjadi silah mausul? Tolong jawab. Apakah jumlah yang layak untuk menjadi silah mausul? Hanya 3 jenis jumlah saja. Jumlah mufidah atau jumlah tam. Jumlah nakis pun boleh juga ada 1-2 ya. Okey. Apa 3 jenis jumlah saja yang layak untuk menjadi. Alamak, ada orang marah ni ke?
Silah mausul. Geram. Apakah yang layak jadi silah mausul ni? Apakah jumlah yang layak untuk jadi silah mausul? Yang paling banyak kita jumpa dalam terjemahan kita setakat ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya. Syibih jumlah, satu daripadanya. Jumlah fi'liyah, dua. Dan satu lagi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. 3 jenis jumlah ini yang layak menjadi silah mausul. Tapi paling banyak yang mendominasi, jumlah yang paling mendominasi dalam yang menjadi silah mausul adalah jumlah fi'liyah. Tumbitu, ia menumbuhkan, fi'il mudhari' maklum. Wazan nombor berapa? Fi'il mudhari' maklum. Wazan nombor berapa ni? Ni silah mausul ni. Tolong beritahu. Tolong jawab saya. Saya nak tanya jawapan saya ni. Tumbitu, wazan nombor berapa? Tumbitu, wazan nombor berapa? Jumlah fi'liyah, ismiyah dan syibhul jumlah. Masya Allah, betul. Wazan sulasi mazid rubai. Masya Allah. Allah ma'in. Dia macam apa jawab ni? Ada orang jawab pula ni. Muzakir Turah ni. Saya punya bidadari saya yang jawab punya. Maaf Ustaz, tertekan keyboard kecil sangat. Okey. Ingat ke saya laju sangat ke? Ada orang geram. Tak mahir lagi wazan. Tak apa. Kita ni sinilah masa kita nak mahir ni. Kalau kita dah belajar tapi kita tak praktikan, dia tak mahir nanti. Nampak? Oleh kerana nampak huruf mudhari' saya baru cerita tadi. Huruf ta ni huruf mudhari'. Baris dhammah, maka dia bukan 3 huruf. Dia bukan 3 huruf. Sebagaimana yukhrij. Dia bukan 3 huruf. Dia fi'il 4 huruf. Kata fa fi'il dia nun. Ain fi'il dia ba. Lam fi'il dia ta. Bukan nabata. Bukan nabata yang bitu. Tak. Bukan wazan nombor 2. Bukan wazan nombor 4. Nombor 5. Nabita yang bitu. Bukan. Ni wazan 4. Huruf ta. Bukan tan bitu. Tun. Baris dhammah ni berarti fi'il 4 huruf. Fi'il madhi dia anbata. Ada alif. Hamzah qata' di pangkal dia. Anbata fi'il madhi. Mudhari' dia yunbitu. Cara terjemah. Telah menumbuhkan. Tambah imbuhan medangkan. Telah menumbuhkan. Kalau nabata saja, tumbuh saja. Telah tumbuh. Anbata telah menumbuhkan oleh ia. Yunbitu, ia menumbuhkan. Fi'il 4 huruf Okey, teruskan. Ni dia di sini jenis mu'annas. Mana fa'il dia? Fa'il dia zahir atau dhamir? Fa'il dia zahir atau dhamir? Soalan saya. Soalan seterusnya. Mana fa'il dia? Bila ada fi'il, mesti ada fa'il. Fa'il dia zahir atau dhamir? Tolong jawab. Maaf, silap Ustaz. Ustaz tak ajar lagi di sini. Betul. Saja saya nak bagi anda perasankan. Tan ke tun? Yah ke yuh? Tu. Huruf mudhari' itu baris fathah atau baris dhammah? Jangan ambil ringan. Baris fathah atau baris dhammah pada huruf mudhari' itu. Soalan seterusnya. Fa'il di mana? Zahir atau dhamir? Fa'il zahir. Masya Allah. Jauh malari. Dhamir mustatir jawazan itu bukan fa'il dia. Bila dhamir mustatir jawazan, ada fa'il zahir biasa depan dia. Bila ada fi'il yang dalam dhamir mustatir jawazan, ya. Dhamir mustatir jawazan memang ada. Tapi dia bukan fa'il dia. Dhamir mustatir jawazan ni bukan fa'il dia. Fa'il dia ni adalah al-ardu. Nampak? Baris dhammah ni. Bila terjemah tambah oleh bukan? Inilah fa'il zahir dia. Al-ardu ni adalah fa'il zahir. Selain dhamir, fa'il zahir ada tanda. Kalau engkau ke, kamu ke, dia berdua ke, mereka ke, itu dhamir yang menjadi fa'il. Tapi kalau dhamir mustatir jawazan aja dalam fi'il tu ada dhamir mustatir jawazan, biasanya ada fa'il zahir. Jangan, dhamir mustatir itu bukan fa'il dia. Ni al-ardu. Tengok isim yang baris akhir baris dhammah. Inilah fa'il zahir dia. Pada terjemahan tambah oleh.
telah ia menumbuhkan oleh bumi. Ini isim bila fa'il tu isim. Sebab itu mula-mula belajar dulu macam mana nak kenal isim. Ada tambahan oleh Ustaz. Betul. Padahal nak beritahu last nanti kita belajar inilah fa'il zahir nama dia. Dulu mula-mula belajar nak kenal isim ni ada tambah oleh, ada tambah akan. Sekarang kita tahu bila oleh tu sebenarnya fa'il. Dan bila fa'il tu mestilah isim. Fa'il tu isim. Okey. Isim. Fa'il zahir nama Al-ardu oleh bumi min daripada huruf jar. Bakli majrur. Murakab jari. Bakliha ni mudhaf ilaih. Bakliha mudhaf. Bakli mudhaf ha mudhaf ilaih. Wow, huruf ataf. Bakli sayur-sayuran. Hanya. Nya ni kembali kepada al-ard. Sayur-sayuran di bumi maksudnya pada fi. An mudhaf dan mudhaf ilaih ada huruf jar. Ada huruf jar. Boleh huruf jar fi ataupun huruf jar min ataupun li. Sayur-sayurannya wow huruf ataf. Dia menyambung antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf mudhaf ilaih. Dan sayur timun-timunnya dan bawang putihnya dan kacang adasnya dan bawang merahnya. Nampak? Bakli jar. Dari bawah Yang atas pun kena semua. Kisai bari bawah juga. Wa dan fumi bari bawah juga mudhaf dia. Wa dan adasi bari ke bawah juga. Wa dan basali bari kasrah. Ataf ni dia kena menyambungkan. Bukan setakat isim sama isim saja, tapi mudhaf sama mudhaf. Mudhaf yang bari kasrah sama semua bari kasrah. Sama dia. Jadi ciri-ciri huruf ataf, huruf penyambung. Min bakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. 8:47. Dan ujung dah Qala telah berkata oleh ia satu jumlah. Ada fi'il dan fa'il minima. Apa yang dikatakan ini maqulul qaul. Ini sub jumlah. Qala telah berkata oleh ia. Jumlah kedua. Ini partition kedua. Atas tabdiluna. Ini isi ucapan. Ini jumlah besar dia. Jumlah fi'liyah qala tu. Atas tabdiluna ni masuk dalam jumlah yang besar. Dia kecil sikit. Dia sub jumlah. Yang kita panggil maqulul qaul. Adakah huruf pertanyaan, huruf istifham. Buat nota. Tak apa, tulis huruf istifham. Ada dua huruf istifham. Adakah dengan hal. Hal pun adakah juga. Cuma hal tu lebih untuk memang tak tahu. Tapi kalau pertanyaan nak tahu. Tapi nak kepastian. Adakah? Atau patutkah? Okey, patutkah? Untuk kepastian. Hal adakah tu pertanyaan memang ingin tahu. Memang sebab tak tahu sungguh. Tapi adakah? Untuk kepastian. Adakah? Tastabdiluna. Ada sin dengan ta. Ini fi'il 6 huruf. Sin dengan ta tambahan. Mana kata dasarnya ba, dal, lam. Itu asalnya. Fa fi'il dia ba. Ain fi'il dia dal. Lam fi'il dia lam. Bila terjemah tambah minta. Tastabdiluna. Kamu minta tukarkan. Tastaghfiruna. Kamu minta ampun. Tasta'inuna. Kamu minta tolong. Tastakbiruna. Kamu minta besar. Itu bukan minta besar. Kamu sombong. Ada ketika tak ada tambah minta. Tapi kebanyakannya bila ada tambahan sin dengan ta, sebenarnya ada alif tu. Pada fi'il madhi ada hamzah wasal di pangkal dia. Dia tukar mudhari', hamzah wasal tu dibuang kan. Hamzah wasal tu dibuang jadi tastabdiluna. Ada tambahan alif sin ta, jadi dia jadi 6 huruf. Asal 3 tambah 3 jadi 6. Bila terjemah tambah minta pada terjemahan kita. Maaf lain ada masalah. Ya, kawan tahu masalah saya terganggu sikit. Ya. Sudasi mazid fihi sudasi, masya-Allah. 6 huruf Adakah kamu minta tukarkan? Ada jumlah fi'liyah maqulul qaul dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il. Ta tu huruf mudhari', sin huruf tambahan, ta huruf tambahan, fa fi'il ba, dal ain fi'il, lam fi'il.
Waw tu dhamir, waw jamaah. Dan sekaligus dhamir itu sebagai fa'il bagi tastabdiluna. Nun tu tanda rafak, kita akan belajar kemudian. Adakah kamu minta tukarkan allazi? Fi'il dah ada. Fa'il pun dah ada. Automatically, ini fi'il mudhari' dan ini fa'il dah ada. Allazina automatik akan jadi maf'ul. Tak akan jadi oleh yang kan? Akan yang. Allazina automatik akan jadi maf'ul. Fi'il dah ada. Fa'il pun dah ada. Bila fa'il dhamir saja, allazi akan jadi maf'ul bih. Walaupun tak ada baris atas. Walaupun tak nampak baris fathah ni. Tak apa. Kita tahu allazi dengan confirm. Akan yang. Adakah kamu minta tukarkan akan yang isim mausul? Isim mausul bentuk mufrad Isim mausul bentuk mufrad. Bila ada isim mausul mesti ada apa dia? Silah mausul. Mana silah mausul dia? Mana silah mausul dia? Huwa adna. Ini silah mausul dia. Huwa adna. Jumlah ismiyah. Jarang kita jumpa silah mausul dalam jumlah ismiyah. Ini baru setakat ni saya rasa kali kedua kita jumpa. Kali pertama dulu, ittaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah olehmu akan api yang waqudu, bahan bakarannya, waquduha, bahan bakarannya, an-nas wal hijar, adalah manusia dan batu-batu. Itu jumlah ismiyah. Yang pertama kita jumpa dulu. Ini yang kedua. Allazi, yang dia isim mausul, huwa tu mubtada, adna tu khabar. Bila terjemah pada khabar jangan lupa tambah adalah. Yang dia adalah lebih adna, lebih rendah. Adna lebih rendah. Adna juga hina. Adna juga lebih dekat. Ada kadang-kadang kita terjemah dekat, kadang rendah, kadang hina. Sebab kata dasar dia dal nun ya, dunia. Dal nun ya, dunia. Dunia tu apa? Kehidupan dunia, kehidupan yang rendah, kehidupan yang dekat, kehidupan yang hina. Dunia. Itu kata dasar Adna dalam lebih, tambah alif tu isim tafdil nama dia. Adna isim tafdil. Dia adalah lebih rendah. Dia adalah lebih rendah. Tambah adalah sebab dia khabar. Okay. Billadhi, dengan yang murakab jari. Murakab jari. Isim mausul juga. Allazi. Silah mausul dia. Huwa khair. Allazi, yang huwa khair. Dia adalah lebih baik. Lebih rendah kepada yang lebih baik. Silah mausul warna biru. Dengan yang dia adalah lebih baik. Huwa mubtada, khairun. Adalah, jangan lupa tambah. Lebih baik. Full stop. Baru selesai jumlah tu. Termasuk dengan maqulul qaul dia. Start daripada atas tabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Jumlah maqulul qaul, seluruh jumlah maqulul qaul ni sebenarnya menjadi maf'ul bih kepada qala. Telah berkata oleh ia akan ungkapan ini, akan jumlah ini. Apa jumlah ni? Maqulul qaul seluruh ini sebenarnya ini maf'ul bih dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ini maf'ul bih dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kalau dalam i'rab kan dia mengambil tempat fi mahalli nasbin, dia mengambil tempat nasab. Kenapa nasab? Sebab dia mengambil tempat maf'ul bih. Tinggalkan dulu. Ihbitu, berangkat turunlah fi'il amar oleh kamu. Misran, akan satu negeri, maf'ul bih. Satu jumlah fi'il. Dah cukup. Full stop di situ. Ihbitu, ada fi'il, ada fa'il. Fi'il amar. Ini wazan nombor berapa? Fa fi'il dia ha, ain fi'il dia ba, lam fi'il dia ta. Ha, ba, ta. Ini wazan nombor berapa ni? Tolong jawab. Wazan nombor berapa? Ada dua kemungkinannya. Tolong jawab soalan saya. Ihbitu wazan nombor berapa? Ihbitu wazan nombor berapa? Misran maf'ul bih. Akan satu negeri. Kalau al-Misra memang Mesir tu. Kalau Misran tanwin, mana satu negeri bukan Mesir. Misran akan satu negeri. Wazan nombor dua. Masya Allah.
Puan Zarina Hamzah. Tapi wazan nombor 5 pun mungkin boleh jadi habita yahbitu. Mungkin boleh jadi kan? Tapi sebenarnya sebab itu saya nak urutan. Nombor 2 tu lebih utama, paling banyak berlaku. Nombor 5 ni jarang. 2 atau 5, betul. Puan Liza, ada 2 kebarangkalian, 2 atau 5. Tapi 2 tu lebih, kalau kita tembak 2 tu lebih tepat. Kalau kita rasa-rasa ragu-ragu, lebih tumpukan yang utama. Yang 2 tu lebih banyak terjadi, dapat lebih mendominasi yang bahasa orang apa? Orang akademik kononnya. Ni paling banyak di pasaran. 2 ni paling banyak di pasaran. 5 ni paling kurang. Susah kita nak cari contoh. Wazan nombor 5 adalah antara contoh yang sulit saya nak cari. Yang paling kerap kita jadikan contoh, hasibah. Itulah paling banyak kita jadikan contoh. Telah menghitung oleh ia. Hasibah yahsibu. Maknanya dia telah menghitung oleh ia. Tapi kalau wazan nombor 4, hasibah yahsabu, makna dia lain pula. Telah menyangka oleh ia. Okey. Jadi wazan nombor 5 ni sikit sangat. Hasibah. Itu pun saya cari-cari. Itu kadang-kadang ada khilaf juga. Paling banyak wazan nombor 2 lah. Kalau ni kita tembak yang nombor 2 ni. Habatu yahbitu ni. InsyaAllah betul. Misron akan satu negeri. Maf'ul bih. Satu jumlah fi'liyah. Fa'inna lakum ma. Satu jumlah. Fa'inna lakum ma. Satu jumlah. Jumlah ismiah. Maka sesungguhnya huruf inna. Inna berarti dia mengukuhkan satu jumlah ismiah. Kalau qad, huruf yang mengukuhkan jumlah fi'liyah. Inna sesungguhnya lakum bagi kamu. Ma. Ada tambah ada Ma ada apa yang. Macam mana boleh tahu tambah ada ni Ustaz? Sebab di isim bila tambah ada tu isim lah Ustaz. Betul isim. Isim apa? Kenapa boleh tambah ada? Macam mana kita nak tahu tambah ada? Tolong jawab. Macam mana kita nak tahu? Ma ni boleh tambah ada. Tak ada tulis pun kita tahu mak apa yang ya. Macam mana boleh tambah ada ni? Tak ada tanda pun kalau lain ada 4 baris tanwin, dhammatain. Macam mana boleh tahu ada ni? Tolong jawab. Tolong jawab sekarang. Masa tinggal 2 minit lagi pukul 9. Nak habis ni, masa makin menuju ke puncak. Masa untuk kita bersurai sebentar lagi. Hanya 2 minit lagi. Adakah saya laju hari ni? Saya rasa saya tak laju. Saya rasalah. Tak tahulah saya perasan saya perlahan lah. Tapi saya yakin saya sedang dalam keadaan santai. Saya enjoy mengajar hari ni. Satu-satu saya ulas satu persatu. Soalan saya anda terus ikuti. Tak sedar masa berjalan 1 jam setengah kita duduk sedang berulit dengan kalimah-kalimah Quran. Isim mausul. Ya betul isim mausul. Soalan saya kenapa tambah ada? Apa? Khabar inna. Salah bukan khabar inna ni. Khabar muqaddam. Bukan. Bukan. Nah, soalan saya kenapa tambah ada? Sebab ayat ni dimulakan oleh inna ni kita bermula daripada inna, mula daripada lakum. Ayat ni bermula dengan huruf jar. Lakum. Jumlah murakkab jari. Tak tahu. Alhamdulillah. Soalan yang susah, jawapan yang paling senang sekali jawab. Tak tahu inilah jawapan. Senang untuk menjawab soalan yang susah adalah tak tahu. Itulah sebaik-baik jawapan. Lebih baik kita jawab tak tahu. Alhamdulillah, tanya. Tak tahu Ustaz. Alhamdulillah, betul. Bila awal ayat mulakan dengan murakkab jari. Bila awal ayat dimulakan dengan murakkab jari. Lakum. Nampak ni lakum, murakkab jari. Saya warnakan merah ni. Saya letak lagi. Purple. Purple tak nanti. Tak mau purple. Warna kuning lah. Okay. Murakkab jari. Bila awal ayat mulakan murakkab jari, maka ma ni kita kena terjemahkan ada. Pada terjemahan tambahan ada.
maka bagi kamu ada apa yang. Kalau tak ada inna, kita namakan ma ni mubtada muakhar. Tapi oleh kerana ada inna, nama dia berubah kepada isim inna muakhar. Ya, InsyaAllah kita belajar ni. Jumlah ismiyah insyaAllah kita belajar. Belum belajar lagi. Baik itu layak tak tahu. Puan Azimah, Puan Farida memang tak tahu. Sebab kita belum belajar. Ustaz Tamizi bukan khabar inna. Dia isim inna muakhar. Khabar muqaddam mahzuf. Khabar muqaddam dia mahzuf. Isim mausul. Mana memang isim mausul. Bila ada isim mausul, kena ada silah mausul. Sa'altum ni satu jumlah. Sa'altum telah telah minta oleh kamu. Sa'altum telah minta oleh kamu. Ini silah mausul. Wa duribat fi'il madhi majhul. Dan telah ditimpa. Alamak dah pukul 9 macam ni. Ada panjang sikit lagi. Fa ba'u bi ghadabin. Panjang ni. Alamak ada lagi. Macam mana ni? Saya ingatkan dah nak habis dah. Merakap je ni. Boleh tunggu sekejap untuk saya habiskan sampai 9 suku? Tak apa ke? Tak maaf Boleh ke saya habiskan sikit lagi ni? Rasanya kalau tak selesai ni rasa tak nyaman sini duduk. Saya terhutang nanti. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Satu jumlah. Boleh ke nak sambung? Minta izin daripada anda semua sekarang jam. Saya sudah makan waktu anda. Saya sudah mengambil waktu anda 2 minit. Bolehkah saya minta izin semua? Boleh. Boleh 2 orang, 3 orang, 4 orang. Minta izin. Kalau sampai 9 suku ke? Alhamdulillah. Boleh kan? Baik, saya sambung sikit lagi. Terima kasih. Hari ini panjang Ustaz. Tak apa, teruskan. Alhamdulillah. Waduribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Darabah pukul. Waduribat dan telah dipukul akan ia. Patutnya begitu. Tapi oleh kerana ada kalimat ala selepas dia. Nampak ada ala selepas duribat ni. Ada ala. Bila ada ala, duribat makna dia fi'il madhi majhul ni. Kalau darabat telah memukul oleh ia. Duribat telah dipukul akan ia. Tapi ada ala. Pukul ni boleh berubah menjadi timpa. Telah ditimpakan akan ia. Duribtum telah ditimpakan akan kamu. Duribtu telah ditimpakan akan aku. Duribna telah ditimpa akan kami. Duribat telah ditimpakan akan ia. Dia muannas ni. Ini fi'il madhi majhul. Bila ada madhi majhul, fa'ilnya tak diberitahu. Maf'ul bih menjadi naib fa'il. Asalnya az-zillata ni maf'ul bih. Oleh kerana fi'il majhul dia take over, dia ambil tempat fa'il. Nama dia naibul fa'il. Az-zillatu ni kita namakan naib fa'il. Naibul fa'il. Maka terjemah tetap tambahkan ini tapi naib fa'il. Asalnya maf'ul bih. Asal maf'ul bih. Ni bukan maf'ul bih nama dia. Asal dulu dia maf'ul bih. Tapi oleh kerana fi'il majhul dia ambil alih tempat fa'il, nama dia bertukar daripada maf'ul bih berubah jadi naib fa'il. Telah ditimpakan atas mereka, ia dah tak perlu. Dhamir mustatir jawazan tak perlu Sebab apa naib fa'il dah ada. Telah ditimpakan atas mereka akan kehinaan. Wow, huruf ataf. Dia menyambungkan antara isim yang ada alif lam dengan alif lam. Berdhamah sama-sama berdhamah. Akan kehinaan dan kepapaan. Sama-sama isim. Satu jumlah. Full stop. Jumlah fi'li, fi'liyah. Faba'u bighadabin minallah. Satu jumlah fi'liyah. Waba'u bighadabin minallah. Wa dan ba'u telah kembali fi'il madhi. Oleh mereka fa'il. Mana fa'il dia? Bentuk dhamir atau bentuk zahir? Bentuk dhamir. Dhamir nampak baris atau mustatir? Dhamir baris. Kalau dhamir baris, apa nama dhamir tu? Waw. Waw apa? Waw jamaah. Saya soal, saya jawab. Tak apa. Sebab masa dah hujung. Tak boleh tanya lebih-lebih. Okey. Saya nak beritahu.
Sebab kadang-kadang orang keliru. Nampak, wow, ni Zohir ni. Keliru. Zohir tu apa? Zohir maksudnya selain dhamir tu Zohir Walaupun dhamir tu nampak. Jangan sebut tu dhamir tu Zohir. Dhamir baris. Bukan dhamir Zohir. Dhamir baris. Dah syarat ni banyak. Abda, yubdi nampak juga Banyak istilah lafaz berbeza tapi makna macam sama bila kita terjemah bahasa Melayu. Luas sangat Saya pun sendiri tak mampu. Yang saya mampu kongsikan anda, inilah saya boleh kongsikan. Yang lebih, kalau nak tanya lebih-lebih, saya tak pandai lagi lah nak tanya. Adjust ke. Maka telah kembali oleh mereka dengan kemurkaan. Bi huruf jar, ghadabin, isim, murakab jari. Dalam jumlah fi'liyah ada fi'il, ada fa'il. Itu dia punya core, dia punya teras, elemen yang ada. Kemudian ada murakab jari. Minallah murakab jari. 2 murakab jar dalam satu jumlah fi'liyah. Full stop. Maka telah kembali oleh mereka dengan kemurkaan daripada Allah. Zalika. Isim. Isim apa? Isyarah. Isim isyarah kita boleh terjemah itu. Tapi kalau awal ayat kadang-kadang kita terjemahkan yang demikian itu. Yang demikian itu. Bi. Asal bi dengan Tapi ada ketika kita tambah sebab. Bi dengan sebab. Bi dengan sebab. Anna bahawasanya. Bi dengan sebab. Anna bahawasanya. Huruf. Hum mereka. Dhamir. Kanu adalah mereka. Fi'il madhi nakis. Sebut tak nak sebut telah sebut adalah mereka pun okey, tak apa, saya terima. Sebab fi'il ni bukan fi'il tam, bukan fi'il yang sempurna, tengah tambah oleh akan tak payah. Adalah mereka. Sebut telah tu kerana nak menunjukkan fi'il madhi. Dah kenal fi'il madhi, okey, tak apa. Kanu telah adalah mereka. Yakfuruna, mereka engkar. Yakfuruna, mereka engkar. Apa beza mereka yang pertama dengan mereka kedua? Kalau kita tak terjemah adalah ya, kanu adalah mereka engkar, jawabnya kita tak kenal lah. Mereka tu ada 2. Sebab mereka pertama, mereka yang pertama, wow tu pada kanu tu, nama dia jadi isim kana. Mereka yang kedua dalam fi'il mudhari' yakfuruna, dia menjadi fa'il. Walaupun maknanya sama, dhamir dia pun waw jamaah, dhamir mutasil, tapi dia punya kedudukan dia punya peranan dia tak sama. Dalam ayat tu peranan tak sama. Waw jamaah dalam kanu dia beranan dia sebagai isim kana. Waw jamaah dalam yakfuruna peranan dia sebagai fa'il. Maka sebab itu dalam terjemah harfiah kita kena sebut dua-dua sekali. Sebab kita nak beritahu satu hari nanti kita akan belajar. Kenapa? Kadang-kadang kita belajar hari ini, dia punya jawapan dia bukan hari ini nak jawapan dia. Tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin 10 tahun depan pun kita dapat tahu jawapan dia. Jadi kadang-kadang kita nampak, menyusahlah, banyak sangat makna ni. Jangan. Setiap satu tu ada dia rahsia dia. Tapi saya ceritakan rahsia dia. Saya tak mau macam saya dulu saya tertunggu-tunggu rahsia. Kenapa cari selepas 10-20 tahun jumpa, baru ini jawapan dia. Untuk anda yang belajar dengan saya akan ceritakan rahsia dia terus. Supaya anda ambil berat betul. Kenapa? Perlunya tambahan oleh, tambahan akan, tambah dia itu adalah, tambahan sebagai, tambahan secara, beberapa, orang-orang, sekalian. Itu penting sangat. Penting. Jangan sekali abai-abai. Jangan abaikan. Walaupun ada orang tak selesa, tak apalah. Mungkin dia tak berapa selesa dengan kita. Tak apa. Tapi yang nak belajar dengan saya tutup telinga. Saya tak peduli. Sebab saya tahu rahsia dia. Saya dah tak peduli. Tak naklah belajar dengan Ustaz Muzakir. Bahasanya Allah. Bahasa kitab kuningnya bahasa. Tak apalah, saya tak kecil hati. Saya tak berasa hati. Tak pernah pun saya kecil hati. Memang itulah. Dia punya lumrah dia. Saya suka orang yang besar hati yang belajar dengan saya. Orang yang besar hati, insyaAllah, dia akan dapat rahsia-rahsia dia. Kenapa? Kalau nak belajar grammar, nak belajar i'rab. Tapi kalau tak nak belajar i'rab, anda
kerugian. Satu ilmu yang indah. Seterusnya, wa yakfuruna, kanu yakfuruna, tak habis lagi ayat ni. Yakfuruna jumlah ni kat sini. So, jumlah fi'liyah ni menjadi khabar inna nanti nak cerita ni. Yakfuruna bi ayatillah ni sampai sini. Ni jumlah fi'liyah ni. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dua jumlah fi'liyah ni. Dia sebenarnya jumlah fi'liyah ni yakfuruna bi ayatillah ni dia jadi khabar kana tadi Kita insya-Allah kita akan cerita khabar kana tu apa. Yang penting yakfuruna fi'il mudhari', mereka engkar. Ada fi'il kafara yakfuru wazan nubul 3. Ya tu huruf mudhari', waw jama'atu fa'il bi ayati. Boleh bi, boleh dengan bi juga boleh terjemahkan akan. Bahan ni sesuai tambah akan. Mereka engkar akan beberapa ayat Allah. Bi ayati murakab jari. Ayatillah ni murakab idhafi. Fusab satu jumlah. Waw huruf ataf. Dia menyambungkan antara jumlah fi'liyah yakfuruna dengan jumlah fi'liyah yaktuluna. Wazan pun sama ni. Kafara yakfuru, qatala yaktulu, wazan nombor 3. Dan mereka membunuh. Ni fi'il sihat semua Saya kalau fi'il sakit saya tanya. Dan mereka membunuh an-nabiyyina, akan nabi-nabi. Ini soalan saya. Ini isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Ni bentuk jamak. Jamak apa ni? Tolong jawab soalan saya. Ini soalan kena tanya. Tolong jawab. Tolong jawab. Kenapa? Saya nak bagi rahsia, saya kena tanya dulu. Nanti saya jawab juga. Tapi taklah. Tanya jawab, dia tanya dia jawab. Dia cepat sangat tu. Tak dan kita dah jawab. Ustaz jangan jawab dulu Ustaz. Nantilah dulu. Ni Ustaz tanya Ustaz jawab. Ustaz tanya Ustaz jawab. Macam mana kami nak belajar? Bukan itu. Saya tunggu dulu. Tak apa. Ini jamak apa nama ni? Nak tanya ni. Mereka membunuh akan nabi-nabi. Mereka membunuh akan nabi-nabi. An-nabiyyin ni jamak apa nama? Tolong beritahu sekarang. An-nabiyyina jamak maf'ul bih ni, an-nabiyyina maf'ul bih, jamak taksir. Jamak taksir, 2 orang. Puan Faridah, Puan Rosyati, Kak Zu, Puan Siti Kimi. Jamak taksir. Jamak muzakkar salim, Puan Razali Harun. Tahniah. Liza Syari, jamak taksir. Jamak muzakkar salim, ya, Rozi Ahmad Zaman. Jamak taksir, Azimah Abdullah. Kak Sofia, jamak taksir Kak Sofia. Saya. Sebenarnya nabiyina, tanda dia kalau jamak taksir baris fathah. Ini bukan dengan baris fathah. Nabiyina sampai kiamat memang nabiyina dah. Dia tak ada nabiyinu. Dia nabiyuna atau nabiyina. Perubahan dia berlaku bukan dengan harakat fathah, tapi dengan huruf waw atau huruf ya. Dia kita namakan mulhaq jamak muzakkar salim. Dia menyerupai jamak muzakkar salim. Dia menyerupai jamak muzakkar salim. Dia istilah mulhaq jamak muzakkar salim. Okey. Tanda dia dengan huruf ya, bukan dengan harakat. Asalnya nabiyuna atau nabiyina. Kalau jamak taksir, anbiya, itu baru jamak taksir. Kalau anbiya, anbiya'a. Al-anbiya'a akan nabi-nabi. Itu baru al-anbiya'a. Itu jamak taksir. Wa yaqtuluna al-anbiya'a, barulah. Mereka membunuh akan nabi-nabi. Tapi bukan anbiya ni, nabiyina. Asalnya nabiyuna. Mulhaq, jamak muzakkar salim. Tanda dengan huruf ya. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Okey, bighairil haqq, dengan bukan yang benar. Bighairil haqq, dengan bukan yang benar. Mudhaf ilaih. Bighairi murakab jari, ghairil haqq murakab idhafi. Full stop, satu jumlah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih, ada murakab jari, ada murakab idhafi. Satu jumlah. Itu elemen-elemen yang ada yang dalam jumlah fi'liyah. Alhamdulillah. Zalika bima, satu jumlah. Zalika bima, satu jumlah. Yang demikian itu dengan sebab apa yang. Sababnya. Dengan sebab apa yang. Yang demikian itu bima, dengan sebab apa yang. Macam tergantung je Ustaz jumlah tu. Memanglah tergantung. Sebab ma tu isim mausul. Bila isim mausul mesti ada silah mausul. Maka asal tu tadi saya asingkan. Ini saya nak cantum semula. Dia jadi silah mausul kepada ma. Fi'il madhi.
telah derhaka fi'il madhi oleh mereka fa'il. Mana fa'il dia, zahir atau dhamir? Dhamir, Ustaz. Walaupun dhamir tu nampak tu, bukan dhamir zahir, dhamir baris. Kalau zahir tu isim zahir, dhamir tak, kita tak nama dhamir zahir, dhamir baris. Baris nampak, muttasil, bersambung. Mana dhamir dia? Waw. Apa nama waw? Waw jamaah. Telah derhaka oleh mereka. Jumlah fi'liyah ni menjadi istilah mausul pada ma. Ini sab jumlah, okey? Full sab. Baru lengkap. Zalika bima asaw. Jumlah ismiyah tu dalam jumlah besar dia adalah jumlah ismiyah. Tapi asaw ni jumlah fi'liyah ni dia sab jumlah kecil Dia masuk dalam jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah tadi. Kanu wa kanu ya'tadun. Waw huruf ataf. Waw huruf ataf. Dia atau menyambungkan antara asaw dengan kanu, fi'il madhi dengan fi'il madhi. Telah derhaka mereka dan telah jadilah mereka atau adalah mereka, boleh. Fi'il madhi, kanu adalah mereka ya'tadun, mereka melampaui batas. Ya'taduna ni jumlah fi'liyah ni. Ya'taduna satu jumlah ni. Ya'taduna jumlah fi'liyah dia menjadi khabar kana. Jumlah fi'liyah ni menjadi khabar kana. Mana isim kana? Waw jamaah. InsyaAllah. Isim kana, khabar kana. InsyaAllah kita belajar tentang jumlah ismiyah nanti. Sampai masa insyaAllah. Mungkin lepas raya lah saya menjanjikan lepas raya. Kalau ada kesempatan. Antara fokus yang akan saya ajar. Saya akan ceritakan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. InsyaAllah. Sekarang dah 9.17. Saya janji tadi cuba dalam 9 suku kan. Lebih 2 minit. Cukuplah sampai ni dulu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang tak berganjak saya dapati. Sekarang 56 turun lah. 5 orang dah kurang. Mungkin ada urusan tadi. Terima kasih. Doktor pun nak paksa kena buka klinik. Okey, baik. Kita berhenti setakat ni dulu. Terima kasih kepada yang mengambil perhatian, yang seronok belajar. Sebab saya ingat ustaz saya, yang dikatakan ibadah ni mesti kita rasa seronok. Itulah ibadah. Buat ibadah ni kalau satu malas, itu bukan ibadah. Ibadah mesti seronok. Dan kita rasa susah hati tak dapat buat. Itu ibadah. Kalau maksiat, kita rasa takut. Kita resah dalam melakukannya. Dan kita seronok dapat meninggalkannya. Itu antara nilai-nilai ibadah. Mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah dalam hidup kita. Dan sekali lagi saya nak tegaskan, tadi, masa awal tadi, pelajar-pelajar saya yang saya share tu, boleh terjemahkan, itu antara orang-orang yang hebat kan. Anda puji anda hebat. Sekarang anda sedang menuju ke arah kehebatan. Sedang menuju menjadi seorang yang hebat. Bila anda belajar Quran, boleh menguasai Quran, boleh menterjemah Quran dan menguasai tata bahasa Arab dengan betul. InsyaAllah. Nanti adalah ustaz-ustaz yang lebih baik lagi, yang lebih pandai lagi, boleh tambah nilai pada ilmu-ilmu yang anda pelajari. Harfiah ini adalah jalan pintas untuk anda mengetahui ilmu yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi. Okey, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Dan sebelum saya terlupa, saya nak beritahu bahawa sebentar lagi saya akan terus bergerak ke Pos Laju. Saya nak akan edarkan semua buku-buku yang telah dipesan sebagaimana dalam grup. Bagi yang siapa inginkan cepat bukunya sampai, kalau boleh mungkin sebelum raya, kalau dapat selepas raya pun lepas raya. Dalam hari raya tu mungkin sampai. Hari ini saya akan hantar. Sebentar lagi saya hantar. Tolong, kalau nakkan cepat, masukkan nama. Kalau tidak, kalau saya dah pergi keluar, saya minta maaf, saya tak dapat nak uruskan. Saya dah keluar rumah, saya tak boleh nak uruskan. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi besok, 28 Ramadan. 29 dan 30. Ada 3 kali pertemuan lagi. InsyaAllah kita akan share sebentar lagi video terbaru yang saya ambil daripada pelajar saya yang belajar 3 tahun lepas. Beliau belajar ketika habis SPM, sekarang beliau dah tahun akhir belajar di Politeknik Nkoma, bahagian robotik, diploma robotik. Selepas 3 tahun lepas belajar, semalam saya ambil video untuk beliau terjemah. Dan beliau belajar hanya 2 minggu. Baik itu belajar dengan saya tak lama. 2 minggu saja. Tapi mesti melengkapi jam-jam yang saya tetapkan. 2 minggu tu mesti
mesti melengkapi 50 jam. Ada yang 1 minggu 50 jam. Jam ni cukup. 1 minggu boleh, ada 2 minggu. Jamnya tak cukup. Kalau 2 minggu tu waktu siang je, malam tak ada. Jadinya kalau lengkap 50 jam, insya-Allah anda boleh terjemah sebagaimana yang mereka terjemahkan. InsyaAllah. Okey, kita jumpa lagi besok. InsyaAllah, waktu yang sama dan ayat berbeza. Besok kita akan sambung ayat yang ke-62. Dan seterusnya hingga muka surat yang ke-11. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam.